Sebelum saya sharing, saya mau ucapkan selamat Hari Ibu. 我还没有跟你们大家分享这个话，我要告诉大家，母亲节快乐。Kita tahu bahwa semua banyak di sini ibu-ibu kita merayakan Hari Ibu. 那我们在今天是庆祝这个母亲节，这个母亲的节日。Di seluruh dunia kita tahu, kita semua tahu kita merayakan Hari Ibu. 那我们知道今天是国际的这个母亲节，全世界的人都在庆祝这个欢庆母亲的这个今天的日子。Kalau kita pergi ke mall-mall, ya pasti banyak promo-promo yang mengatakan gift for mothers atau hadiah untuk ibu. 如果我们可以到这个百货公司或者是商场的话，那我们看到那边，因为这个节日呢是一个大的节日，那很多的那个商场呢就标榜着这个母亲节，快来选择这个礼物给母亲。Mungkin kita memikirkan hadiah apa yang kita berikan untuk ibu. 有时候当这个母亲节来临的时候，我们就会时常在想，我要选择什么样子的礼物给我妈妈。 Atau sebagai anak, pernahkah kita berpikir apa yang telah diberikan seorang ibu bagi kita? 但是成为一个孩子呢，我们是否曾经想过，我们的母亲已经给予了我们这一生，这个我们的生命是什么样子的礼物？ Mari kita lihat video klip ini 让我们大家可以 sebelum 欣 kita 赏 share. 这一个小段的这个电影。 Video klip ini dalam bahasa Mandarin ya, jadi semua bisa ngerti, juga ada teksnya in Mandarin. 那这个小小的这个电影呢，是在这个用这中文的，那大家都可以清楚的知道。Lihat. Ada seorang anak kecil, umurnya 12 tahun di China ya. 这个12岁的孩子，在床上可以随便喊、随便叫。妈妈希望能看到我唱歌的样子。你真帅！谢谢。今天在舞台上会好好表现的。你叫什么名字？我叫乌达木。 从你的服装，我感觉你应该是蒙古族。对，我是蒙古族。在蒙古什么地方？在内蒙古红边儿。红人边大草原。对。你的梦想是什么？我的梦想是发明一个墨水，把那个墨水在地上一点，就会全世界就会变成绿草。 好美的梦想！你为我们表演什么？我唱歌。唱什么歌？唱梦中的额吉。梦中我知道，额吉是什么意思？额吉就是妈妈的意思。那你为什么会选择这首歌呢？因为我想妈妈的时候就唱这首歌。你告诉妈妈在哪里呢？妈妈在天堂。 爸爸呢？爸爸也是出车祸去世的。先唱歌好吗？好吧。好，谢谢。
umur 8 tahun ibunya meninggal. Setiap saat dia kalau kepikir mamanya, dia akan nyanyi di padang gurun lagu ini. Dalam mimpi saya ketemu dengan ibu saya. Dia memberikan saya susu, dia peluk saya. Setiap saat saya memikir ibu saya pasti nyanyi lagu ini. Dia orang Mongolia. Dia tinggal sama omnya. 这首歌我们都不需要懂歌词了，你应该感受到他唱的是什么。 Kita nggak usah ngerti, tapi kita bisa sadar bahwa apa yang dia nyanyi itu keluar dari isi hati dia. Bagaimana dia rindu mamanya.我是肯定想先帮我抚育吧。达木，你刚说唱这首歌的时候都会想到妈妈，对，Kamu nyanyi lagu ini bisa mikir mama. 你怎么度过的吗？ Sebenarnya tanpa 有的时 mama. 候我就会做梦，有的时候会做妈妈在我旁边。 Saya malam bisa bermimpi tentang mama. Mama saya ada di samping 我 saya. 希望你未来可以把所有的妈妈都当成你的妈妈。我想在场做妈妈的人看到这样孩子都会爱的，对吧？ Biarlah kamu bisa menganggap semua orang itu adalah mama kamu. 我觉得你的气质就很像我们小时候看的那种卡通的那种男主角。你知道他很像法国那个漫画《小王子》。对，他整个样子就是一个贵族气质的小王子。看到人间哪边有苦难或者是有悲伤的事情，你就唱一首歌，像刚刚的那首歌，它就好像一个墨水一样，那个地方立刻就绿草如茵，大家就变得非常的欢乐。这是我对你整个表演的幻想。 我相信这也是大家看到的那种感受，大家支不支持我？很想念妈妈的拥抱吧？ Kamu sangat rindu kepada mama. 你再帮我们清唱一小段好吗？然后我们能不能代表所有的妈妈，给你一个妈妈的拥抱？ Biarlah kamu 你 nyanyi. 可以叫我一声什么妈？姨妈。你能不能现在清唱一个？ Oke. Cukup ya. Ini adalah kerinduan seorang anak terhadap seorang ibu. 那这个就是我们刚刚看到一个小男孩是多么的想念他妈妈， Karena mamanya telah meninggalkan dia. 因为他妈妈已经离开了他，去世了。 Apa yang dia ingat adalah kebaikan ibunya, 但是这个小男孩他
想到的只有他妈妈对他的好。 Kita tahu bahwa ibu juga adalah seorang guru. 那我们也知道，我们的妈妈是我们这个老师，就是我们的良师。 Mereka mengajarkan anak-anak, 那这一位成为妈妈呢，要教导孩子， mendisiplinkan anak-anak, 也有这个教导孩子怎么样成为有好的行为。 dan seorang ibu juga adalah seorang wanita yang membersihkan rumah. 那成为一个妈妈呢，也是照顾这个家里面的这个一切的卫生的问题。 Kadang juga seorang ibu menjadi tukang kebun ya, membersihkan tanaman-tanaman di rumah. 那我们也看到，在家里一切的这个在花园啊，一切都是妈妈在照顾的。 Kebanyakan ibu lebih mengutamakan memasak daripada mengerjakan hal yang lain. 可能有占多数的妈妈呢，她的时间占多数呢，都在怎么样烹煮这个好的这个食物给我们家里的人。 Ibu juga seorang perawat, ketika anaknya sakit, dia yang merawat anaknya ataupun keluarga lain yang sakit. 那我们看到，当有人在我们的家里面生病的时候，妈妈也成为护士。 Dan ibu juga seorang dokter, kadang-kadang harus memberikan obat kepada orang yang sakit. 有时候我们也看到我们的妈妈也成为一个医生，因为时常的，如果有生病的，她拿药给他吃。 Ibu juga seorang konselor. Jadi ketika anaknya ada masalah, dia juga yang membimbing anaknya. 那我们的妈妈也是一位很好的指导师，当有孩子们有问题的时候，来到妈妈的面前询问，那这个妈妈呢就要要指导他们怎么样子。 Ibu juga seorang supir yang mengantar anaknya ke sini ke sana pergi les ataupun yang lain ya kalau kita tidak ada supir. 妈妈呢也成为了那个在我们到哪里去的，如果没有那个司机的话，妈妈也成为司机来接送我们到学校。 Seorang ibu memiliki banyak sekali kepribadian. 那我们可以看到，成为一个母亲呢，要有很多种的这个性格，还有很多种的这个方向。 Yang membentuk kepribadian anak-anaknya maupun di dalam keluarga. 那这样子呢，才能造就我们的孩子在家里。 Seorang ibu akan berkata dengan lembut kepada anaknya, I love you. 那一位母亲呢，可以用很温柔的这个来跟她的孩子说：“我爱你，孩子。” Ini menunjukkan bahwa ibu itu mempunyai hubungan dengan Tuhan. 那还有就是显现着，在这个一位母亲呢，有美好的这个关系跟她的上帝。 Memberikan kesan bagi seorang anak tentang kasih. 那我们可以传递神的爱，是透过母亲。 Banyak sekali kalau kita menyebutkan predikat bagi seorang ibu. 如果我们要说妈妈对妈妈的称呼呢，是讲不完的。 Di samping kasih sayang yang kita tahu, 在他给了我们一切的爱。 kesibukan seorang ibu adalah sepanjang hari, boleh dikatakan 24 jam 7 hari seminggu. 那我们可以看到母亲的这个她在繁忙中的这个是这24个小时在工作的， Dari mengurus keluarga, 在照顾她的家庭， memasak, 还有煮东西， berbelanja, 去超市买东西， mengurus rumah, 也照顾每一个家里的这个细节， dan sebagainya. 一切的。 Ada seorang penulis buku 有一个作者， yang bernama Erma Bomber. 他的名字叫 Emma Bomber。 Dia menceritakan tentang penciptaan seorang wanita. 那这个作者呢写了这一个作文呢是关于就是这个妇女怎么样子的制造的。 Dalam penciptaan ini adalah pembicaraan antara Tuhan dengan seorang malaikat. 那在这个过程，他描述关于神跟这个天使。 Lalu malaikat itu berkata, Tuhan, Engkau membuang banyak waktu hanya untuk menciptakan seorang wanita saja. 那这个天使问那个神呢，问上帝说：“你已经用了很多的时间来制造一个妇人，一个女孩子，你已经用了很多的时间。” Lalu Tuhan bertanya kepada malaikat, apakah kau telah
melihat spesifikasi daripada model ini, seorang wanita ini. 那神就问这个天使，你有没有清楚的看这个？当我制造这个妇女的时候呢，他们的那个细节，这个过程是什么？ Wanita ini bisa dicuci, walaupun bukan plastik atau baju ya. 那这个妇人呢是可以经过洗衣的，虽然它不是这个用这个塑胶而做成的。 Hanya dengan sebuah ciuman atau pelukan, 透过一个拥抱或者是一个亲吻， segala hal dari patah kaki sampai patah hati, bahwa semua hati wanita bisa terobati. 那这个一切的这个痛苦经过，是骨折啊，或者是这个伤心，我们的心碎啦，那是一个妇人的一个女孩呢都可以医治的。 Lalu digambarkan wanita ini mempunyai 6 pasang tangan. 还有呢，在这个过程呢描述之中呢，这个女人呢是有6双手。 Lalu malaikat itu bertanya, kenapa Tuhan begitu banyak tangan? 那这个天使问神呢，那为什么你会说6双手呢？ Karena banyak hal yang dapat dikerjakan oleh seorang wanita. 那因为这个女人呢可以做很多的事。 Lalu malaikat itu berkata, Tuhan, lalu bagaimana dengan yang lain? Wanita ini juga mempunyai 3 pasang mata. 那还有其他的这个身体的那个一切呢？那他说有3个眼睛，3双眼睛。 Mengapa 3 pasang mata? 3双眼睛，为什么呢？ Karena sepasang mata mengatakan kepada anaknya kadang-kadang kalau melihat sesuatu dia akan mengatakan, apa yang kau lakukan anakku? 那因为一双眼睛呢，当他看到他的孩子在做什么的时候，会问那个眼睛呢，就可以问孩子你在做什么。 Padahal ibu itu sudah tahu dan merasakan apa yang telah dilakukan oleh anaknya. 虽然那个母亲已经知道他的孩子在做什么，但是用那双眼睛来询问他的孩子。 Sepasang mata lagi ada di belakang. 那还有一双眼睛是伸在后面。 Kadang-kadang seorang wanita melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat. 那因为有时候呢，成为一个女人呢，可以看到所发生的事情，在后面的。 Lalu sepasang mata lagi ada di depan. 那就是在这个还有呢，一双眼睛放在前面。 Dan mata ini yang kadang memberikan kita pengertian. 那这一双眼睛呢，就是可以给我们谅解。 Menunjukkan kasih walaupun tanpa berkata-kata. 那这双眼睛呢，可以显现出来他对我们的爱，虽然是没有用言语讲述出来。 Lalu malaikat itu berkata, Tuhan, terlalu banyak ya model ini. 那这个天使就问了这个神，就说：上帝，这个类型呢，这个女人呢，是很多的作用。 Lalu Tuhan mengatakan, coba kamu lihat lagi model wanita itu. 那上帝再一次的告诉天使，你再谨慎的再看一次。 Lalu malaikat itu berkata, oh Tuhan, Tuhan, model kamu ada yang bocor, katanya. 那他就说，这个你创造的女人这个类型呢，有一个地方好像有漏水。 Oh, Tuhan berkata, oh itu bukan bocor, itu air mata. 那因为这个天使说看到了有那个水漏出来，那就问，并不是漏水，那个是女人的眼泪。 Lalu malaikat berkata, air mata untuk apa Tuhan? 那这个天使问，那个眼泪是有何作用呢？ Air mata terkadang wanita itu merasakan sukacita. 因为这个眼泪呢，可能是因为女人呢，可以觉得可以兴奋，可以有充满着喜乐，她会有流眼泪。 Kadang merasakan kesedihan. 有时候她们伤心难过的时候也会流眼泪。 Kadang merasakan duka. 当她们忧伤的时候， Kadang merasakan kekecewaan dalam hidup. 可能有时候她们也会飞心，就是遇到了很多飞心的事。
dan juga kadang merasakan kebanggaan kalau melihat anak-anaknya berhasil atau keluarganya berhasil. 有时候他们也可以感觉到，这个很骄傲的时刻，因为他的家庭、他的孩子们带来了成绩，这个他骄傲的。 Wah, hebat sekali Tuhan, kata si malaikat. 那这个天使说：“哇，你所造的这个女人的模型呢，是真的很厉害。 Tapi kata Tuhan, aku tidak membuat air mata itu. ”但是上帝告诉这个天使说：“我并不是制造这个眼泪的这个流出来的这个眼泪， Karena air mata itu keluar dengan sendirinya dari hati seorang wanita. 因为这个眼泪呢，并不是我制造出来的，因为这个眼泪是可以流出来呢，是从内心，从这个女人的内心里面流出来的眼泪。” Lalu dalam kesibukan kita sehari-hari setelah kita tahu seorang wanita seperti apa, 那在我们的一切的在这个忙碌之中，我们知道一个女人是是何人？ pernahkah dalam kesibukan kita meluangkan waktu 5 menit saja? 5 menit. 在我们的忙碌之中的生活，我们是否曾经抽出5分钟的时间？ Apa yang kita bisa lakukan dalam 5 menit ini? 但是在这个5分钟呢，我们能做什么事呢？ Kita bisa berdoa. 我们可以抽出这个5分钟来祷告。 Di dalam 5 menit ini kita melakukan doa berkat bagi keluarga kita, anak kita, saudara, family kita. 那我们在这个妇女们，当我们在这个忙碌的生活之中抽出5分钟，我们可以拿这个5分钟来祷告，为我们的家庭、为我们的孩子们祷告。 Yaitu doa berkat. Kita lihat apakah itu berkat. 那我们可以看到这个我们祷告就是祝福的祷告。 Yaitu kita berdoa untuk kesehatan kita. 那在这个祝福的祷告的成分呢是什么？第一，我们可以为我们的身体健康而祷告， Perlindungan, 还有神的保佑祷告。 kekuatan bagi kita. 神赐给我们的力量来祷告。 Kita bisa berdoa untuk emosi kita. 我们在这个5分钟可以为我们自己的情绪而祷告， Yaitu sukacita. 我们可以在我们的情绪里面可以得着喜乐， Meminta kedamaian, keteduhan hati. 有这个和平，有这个和谐的这个情绪。 Dan juga pengharapan. 那还有呢，就是我们的希望。 Dan yang ketiga kita bisa berdoa untuk kehidupan kerohanian kita. 第三，我们可以在这个5分钟之中，我们可以为我们自己的灵性上面的祷告， Yaitu keselamatan kita, iman kita, anugerah dari Tuhan. 就是为了我们的救恩，为我们的信心，还有为神的恩典所祷告。 Lalu kita bisa berdoa untuk pekerjaan kita. 那我们也可以为我们的工作而祷告， Penghasilan kita, keuangan kita. 为我们的这个收入，为我们的工作，为我们的这个事业而祷告。 Kita bisa berdoa untuk teman-teman kita, keluarga. 那我们也可以为我们的周围的朋友们祷告，我们的亲戚朋友们祷告。 Biarlah 5 menit yang kita miliki ini menjadi gaya hidup kita. 让我们鼓励大家用这个5分钟呢，让我们每一天都应用这个5分钟，成为我们生活中的一部分。 Yaitu gaya hidup yang berdoa. 那这 Slide 个 selanjutnya. 我们我们的生活之中呢，就是祷告。 Yaitu memberi perhatian. 那我们成为一个妇人呢，要祷告，也要透过我们给人家更多的关爱， Dan juga berbagi satu sama lain. 还有呢，就是可以跟大家分享。 Lalu bagaimanakah kehidupan seorang wanita itu bisa luar biasa? Yaitu hidup dengan penuh syukur. 那我们成为妇女们，要怎么样子在我们的生活之中可以多姿多彩呢？ Kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. 让我们大家翻开我们的圣经，是在这个以弗所书第5章第20节，凡事
要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。 Kita harus mengucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan. 我们要常常感谢神。 Mengapa kita harus mengucapkan syukur? 为什么我们要用感恩的心来感谢神呢？ Slide selanjutnya. Karena kita telah mengalami berkat daripada Tuhan. 为什么我们要时时常常的感谢神呢？因为我们时常在我们的生活呢，每一天都得着神的祝福， Karena kita percaya kepada Tuhan kita. 因为我们相信我们的神， Dan Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita. 因为我们知道神已经赐给了我们最好的祝福。 Ucapan syukur ini menunjukkan sukacita kita kepada Tuhan. 那这个感谢呢，让我们显现出来，我们在神里面是何等的喜乐。 Menunjukkan iman kita karena Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. 那也再一次的显现这个我们的信心，因为神在我们的生命里面有大作为。 Dan yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa hidup berkenan bagi Tuhan. 那第三呢，就是我们也要常常用这个感恩的心，来生活在我们的这个细节，在我们的生活细节里面。 Kita lihat di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. 让我们大家翻开我们的圣经，是在何西亚书 Slide selanjutnya. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan yang menyukai pengenalan akan Allah. 在这个何西亚书第五章第6节告诉我们，我喜爱良善，不喜爱饥荒，喜爱认识神，胜于欢祭。 Supaya kita bisa hidup berkenan kepada Allah, kita harus mentaati firman-Nya. 那如果神可以得着神的喜悦呢，我们一定要顺服神。 Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. 在这个约翰福音14章21节告诉我们，约翰福音 Yohanes 14 ayat 21 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. 在这个约翰福音告诉我们，有了我的命令，又遵守的，这人就是爱我的。爱我的，必爱我父，必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。 Banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab kalau kita ingin melihat seorang wanita punya kehidupan. 那我们可以在圣经里面翻查中呢，看到很多这个成为一个女人，成为一个妇女的这个榜样。 Kita lihat ada yang bernama Deborah. 在这个圣经里面，我们可以看到有一位妇女呢，是她的名字叫做Deborah。 Slide selanjutnya, kita bisa lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan 5. Saya tidak akan membaca, jadi di rumah boleh baca nanti. 是在这个历代一样， Bisa dibaca di rumah. Deborah adalah seorang wanita yang tegar dan kuat dan berani. 在这里称呼这个 Deborah 呢，是一个很坚强，也很有勇气的一位女人。 Dia berani pergi berperang bersama dengan Barak. 那在这个 Deborah 呢，是一个很有勇气、很勇敢的女孩，她可以到这个战场，跟这个在战斗之中呢，她跟这个巴拉在一起的来在战场里面。 Akhirnya mereka mengalahkan tentara Sisera. 那这个后来呢，他们战胜了他们的仇敌。
Yang kedua kita mengetahui yaitu Esther, kita sering membaca tentang Esther. 第二个的榜样就是这个以斯帖。 Esther itu adalah seorang ratu, 这个以斯帖呢是一位王后， tapi karena dia bangsa Yahudi, 但是因为她是这个犹太人， jadi seorang Haman ingin membinasakan semua bangsa Yahudi. 那有他的仇敌在宫中呢，要来消灭这个犹太人。 Akhirnya Mordekai melaporkannya kepada Ratu Esther. 那在这个他的舅舅摩德开告诉了这个以斯帖， Lalu apa yang dilakukan oleh Esther? 这个以斯帖做什么呢？ Dia berdoa dan berpuasa. 那这个以斯帖当他知道了有这样子的阴谋要来消灭他们犹太人呢，他就祷告跟禁食祷告。 Akhirnya Esther mendapatkan simpati dari raja. 那后来呢，这个以斯帖呢就得到了他的这个那个皇帝的宠爱。 Akhirnya bangsa Yahudi diselamatkan. 那因为透过以斯帖呢，全部的这个以斯泰的人呢，以色列这个犹太人呢得着拯救。 Lalu yang ketiga adalah Hana. 第三个这个榜样呢，在圣经里面我们看的夫人呢，就是哈娜。 Hana adalah seorang wanita yang sabar dan baik hati. 那这位哈娜夫人呢，是一个很有耐心、很有这个慈爱的一位夫人。 Karena Hana berdoa kepada Tuhan 那因为哈娜祷告神， dan memohon kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak. 她祷告神赐给她一个孩子。 Akhirnya dia mendapatkan seorang anak yang bernama Samuel. 那他就得着了一个孩子，他的名字叫撒母耳。 Kita bisa baca di kitab Samuel nanti di rumah. 那你们可以在这个撒母耳记领读这个他的一切的过程。 Dan lagi ada seorang wanita di dalam kitab Rut yang bernama Rut. 那在这个圣经也有跟我们说，有一位妇人名字叫卢德。 Dia adalah seorang wanita yang setia dan menyayangi. 那这位卢德呢，圣经描述她是一位是忠心而有跟爱心的一位妇人。 Karena dia begitu menyayangi mertuanya Naomi, 那因为她是多么的有爱心对待她的那个婆婆，就是她的丈夫的妈妈。 akhirnya dia mengikuti Naomi pulang balik ke Bethlehem. 那她因为她忠心对于她的婆婆，她跟拿欧米就一起回到了这个他们的家乡。 Dan percaya kepada Tuhannya Naomi. 她也信服了，顺从了她的婆婆，信服了也是忠心的来敬拜她的神。 Sehingga ia diberkati dan akhirnya mempunyai keluarga yang bahagia dan menikah dengan Boaz. 那后来就路德呢，就得着了神对他的恩典，他后来就有了一个美满的家庭。 Dan ada satu lagi yaitu seorang wanita yang bernama Abigail. 那还有呢，在圣经有一位也有一个妇人，名字叫 Abigail。 Abigail terkenal menjadi wanita yang bijaksana dan berani. 那这位妇人呢，她是在圣经描述她是一个充满智慧，还有勇敢的女人。 Dan dia menikah dengan seorang suami yang bernama Nabal. 那她的这个她跟这个拿宝，她的丈夫是叫做拿宝。 Tapi karena kebodohan suaminya Nabal, 那因为她的丈夫是愚蠢的。 pada waktu itu Daud meminta bantuan daripada Nabal. Pada waktu itu Daud mengunjungi desa itu. 那因为那时候在讲他们的故事之中呢，就是讲到这个大卫王来到他们的这个镇上， Tapi Nabal menolak. 但是呢，这个阿比盖尔的丈夫这个拿宝呢，他拒绝接待这个大卫王。 Daud berpikir mungkin dia akan membinasakan Nabal. 那因为在那个怒火之中，那个大卫王呢就想消灭这个拿宝。 Tapi begitu Abigail mendengar hal ini, 但是当他的妻子，这个拿宝的妻子阿比盖尔听到了这样子的这个情况， dia mengunjungi tenda Daud.
他就来到这个大卫王的那个帐篷里面， dan memohon pengampunan dari Daud. 他恳求这个大卫王呢赦免他的丈夫。 Dan setelah itu kalau kita baca ceritanya berlanjut, akhirnya Abigail menjadi istri Daud. 后来呢，我们可以读到在这个圣经里面讲述他们的这个一切的遭遇呢，我们看到最后的终点呢，这个Abigail 后来成为大卫的妻子。 Kita bisa baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 25 nanti di rumah. 我们可以在这个撒母耳记上，可以读到这个经节关于这个描述这个妇人的遭遇。 Contoh yang satu lagi yang terakhir yaitu Maria. 那最后的这个榜样，妇人们最好的榜样，在圣经里说的就是玛利亚。 Kita tahu siapakah itu Maria. 我们知道，玛利亚是谁？ Maria adalah ibu Yesus. 这个玛利亚呢，就是耶稣的母亲。 Apa yang terjadi kalau Maria pada saat itu tidak taat akan perintah daripada Roh Kudus? 我们这个我们可以看到是什么样子的结局呢？如果玛利亚不遵从、不顺服神的这个旨意， Pernahkah kita berpikir 那我们是否曾经想过？ kalau pada saat itu Maria menolak, 如果在那个天使告诉玛利亚怀孕未婚要怀孕，如果玛利亚在那个时候拒绝了神的美意， tapi puji Tuhan, 那个结局是什么？但是我们看，感谢神， karena Maria taat akan perintah daripada malaikat pada waktu itu. 我们可以看到，感谢神是玛利亚是遵从、遵守、顺服神的旨意。 Oleh karena itu kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. 因为有他的顺服神的旨意呢，我们大家都找神的这个祝福。 Kita bisa mengenal siapakah itu Tuhan Yesus saat ini. 那我们今天可以认识，可以荣幸的接受耶稣，我们可以认识神这一位救主。 Kita bisa menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. 我们可以接受耶稣对我们的爱，在我们的生命里面， Jadi kita bisa menjadi seorang wanita yang berkenan di mata Tuhan. 让我们大家都可以成为这个让神喜悦，在神的眼中的很好的夫人。 Menjadi seorang wanita yang luar biasa di mata Tuhan. 让我们大家都成为一个在神可以骄傲的女人。 Karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan begitu istimewanya. 因为当神在创造女人的时候呢，他已经创造一个很特别的女人。 Kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita dengan hanya 5 menit dalam satu hari. 我们可以成为我们家庭里面的祝福。我们仅仅的只有拿5分钟来祷告。 Yang tadi kita sudah lihat doa berkat bagi keluarga kita. 我们大家用这个5分钟，我们祷告祝福的祷告。 Kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. 那成为一个女人，我们也时时常常的可以感谢神。 Dan kita bisa hidup berkenan, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. 我们可以大家在我们的生命里面可以遵守神的旨意，我们可以看到得着神的喜悦。 Mari kita semua sama-sama kita tunduk kepala, kita mau berdoa. 让我们大家低下头，我们要祷告。 Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. 主，我们要感谢你对我们的慈爱。 Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau atas hidup kita. 主啊，谢谢你祝福了我们大家，在我们的生命里面。 Hari ini kita merayakan Hari Ibu. 主啊，今天我们庆祝母亲节。 Kita mau mendoakan bagi semua wanita yang ada di tempat ini Tuhan. 主，我们要为在座的姐妹们，全部的妇女们祷告。 Biarlah kita menjadi seorang wanita yang luar biasa di mata Tuhan. 让我们大家都成为一位美好，在神中的眼睛所看到的是美好的夫人。 Bukan saja kasih Tuhan boleh mengalir dalam hidup setiap kita ini.
不单单只是神的爱可以在我们的生命里面， Kita boleh menjadi berkat di dalam keluarga kita. 让我们成为家庭里面的祝福， Kita boleh hidup dengan taat kepada Tuhan. 让我们大家都可以有一个遵守这神的旨意的人。 Bersyukur kepada Tuhan karena telah ikut campur dalam hidup kita. 我们要感谢神，因为神已经在我们的生命里面动工。 Tuhan supaya kita boleh mencontoh ya Tuhan wanita-wanita yang ada. 主啊，让我们大家也可以效仿圣经里面所描述的妇人。 Apakah seperti Deborah 我们是否是成为像Deborah 这样子， ataukah akan menjadi seorang Esther? 或者是成为以色列的勇敢， Apakah kita akan menjadi seorang Ruth? 或者是成为路德的这个中心， Apakah kita menjadi contoh penuh kasih dari seorang Maria? 或者是成为玛利亚的这个充满着这个慈爱的玛利亚， Ataukah kita akan menjadi seorang Abigail? 或者是成为 Abigail。 Tuhan, biarlah kami meletakkan hidup kita di tangan Engkau, Tuhan. 主，让我们将我们的生命完完全全交托在你大人的手中。 Berkati setiap ibu-ibu yang ada, setiap wanita yang ada di tempat ini, Tuhan. 主，你再一次的大大的赐福于这个我们的姐妹们，在座的姐妹们， Mereka bisa menjadi seorang wanita yang luar biasa bagi Engkau, Tuhan. 让我们的姐妹们可以成为一个美好的妇人，在你眼中， Kasih yang mengalir dalam hidup mereka. 让你的慈爱涌进他们的生命， Melayani Engkau, Tuhan. 让我们的姐妹们也可以侍奉你， Jadi berkat dimanapun mereka berada. 成为祝福，无论他们身在何处，都可以成为祝福。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你，主耶稣。 Kami berdoa 主，我们要这样子的祷告， atas nama Engkau Tuhan Yesus 奉 Kristus. 耶稣基督之名， Amin. 哈利路亚，阿门。